Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Salah satu ayat yang sering disalahfahami iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan orang-orang sehingga mereka dapat mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini tak bermaksud anda hanya duduk dan berkata, biarkan saya betulkan takwa saya sendiri dan semuanya akan okey-okey je dengan ummah. Tidak, itu tidak bermaksud anda tahu apa. Sekiranya saya bersalah, zulm jika saya seorang yang menzalimi diri saya sendiri. Semalam ada seseorang saudari yang bertanya, dia dipukul di rumahnya sendiri. Sekiranya saya memukul isteri saya di rumah, maka saya tidak perlu melihat TV dan melihat Bashar al-Assad. Saya perlu melihat di cermin. Saya perlu risau tentang zalim dalam diri saya, kezaliman dalam diri saya. Sekiranya saya bersalah dengan anak-anak saya, jika saya menipu orang dalam perniagaan saya perlu risau tentang perkara itu. Dan jika saya komplain tentang Sisi di Mesir atau Bashar di Syria atau sesiapa saja mereka, saya perlu pastikan bahawa sekiranya saya berada dalam keadaan itu, saya tidak akan menjadi seperti mereka. Kerana hakikatnya, perkara itu adalah bahawa apabila anda melihat masyarakat Islam, anda jumpa pencuri, anda jumpa penipu, betul? Saya selalu memberitahu orang ini bahawa pertama kali anda bertemu dengan seseorang Muslim di masjid beragama dan warak, anda berkata, Masya Allah. Kemudian apabila anda berurusan dengan mereka di luar masjid, Masya Allah dengan cepat menjadi Astaghfirullah. Apa yang sedang berlaku ni? Saya fikir dia beragama. Saya fikir dia hebat, betul? Alamak, saya salah tentang awak lah. Dan ramai di antara kita ketika komplain mengenai penguasa dan pemimpin-pemimpin ini, kita akan melakukan perkara yang sama sekiranya kita berada dalam situasi seperti itu. Saya perlu membetulkan urusan saya sendiri dulu. Saya perlu membetulkan urusan keluarga saya dahulu. Ini tidak bermaksud saya menjadi lalai dengan ummah di sekeliling saya. Dan saya tidak bimbang tentang perkara yang berada di sekeliling saya. Anda tahu para salaf, mereka dulu mempunyai doa, perkara yang biasa mereka katakan, dan subhanallah, ini diceritakan oleh Imam Al-Muzani rahimallahu ta'ala dan lain-lain. Dia mengatakan bahawa salaf, mereka biasa berkata, Allahumma naqina minazunubi wal hataya allati ta'lisu du'a, wa naqina minazunubi wal hataya allati tanzilul bala. Doa yang luar biasa, Ya Allah bersihkanlah kami dari dosa-dosa yang menyebabkan doa kita tidak dijawab dan sucikan kita dari dosa-dosa yang menyebabkan kesusahan dan kesengsaraan yang datang kepada ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya melihat apa yang berlaku di Gaza, ketika saya melihat gempa bumi berlaku di satu tempat, saya tidak berkata kepada diri sendiri, itulah Allah yang menghukum orang-orang itu kerana mereka biasa melakukan ini dan itu. Kamu tahu tak, subhanallah, ia sangat menarik kerana saya berasal dari New Orleans dan saya menyatakan semalam taufan Katrina dan saya teringat ketika taufan Katrina berlaku, malangnya banyak masyaikh saya dengar khutbah mereka berkata Allah menghukum New Orleans kerana pesta Mardi Gras. Jelas itulah kebijaksanaan Allah untuk melakukan ini. Itulah sebabnya ia berlaku. Allah menghukum New Orleans kerana pesta Mardi Gras. Dan saya berfikir sendiri, betapa bodoh dan bodohnya anda untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Dan subhanallah, ada dua jalan di New Orleans di mana beberapa hari dalam setahun yang penuh dengan fasyah, yang penuh dengan rasuah, yang penuh dengan apa yang anda ada di sini, karnival, betul? Kami mempunyai dua jalan di New Orleans beberapa hari dalam setahun yang seperti itu. Dan anda tahu apa? Kawasan Perancis, French Quarters adalah kawasan yang paling tidak terjejas dari taufan Katrina itu. Cuba terangkan perkara itu kepada saya pasal itu. Orang-orang yang terbunuh dalam taufan Katrina yang mati adalah orang yang tinggal di kawasan miskin. Dan saya tidak mahu bercerita tentang siapa yang bertanggungjawab. Dan mengapa kawasan miskin dibanjiri sementara kawasan yang kaya selamat. Tetapi ada orang miskin yang mati. Anda tidak melihatnya dan berkata, oh Allah menghukum mereka kerana itu. Tidak. Apabila kesusahan menimpa ummah, apa yang telah saya lakukan? Kerana Allah berfirman, Zaharal fasadu fil barri. Kerosakan itu benar-benar muncul di darat dan di laut. Wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerana apa yang diperolehi sendiri oleh tangan manusia. Bukan kerana orang-orang itu. Apabila saya melihat apa yang berlaku di Palestin, saya tidak mengatakan rakyat Palestin mesti benar-benar teruk ni. Sebab itu Allah menguji mereka dengan teruk. Apabila saya melihat apa yang berlaku di Syria, saya tidak mengatakannya, oh ini kerana mereka mula mendengar jenis muzik ini dan itulah sebabnya Allah Azza wa Jal musnahkan mereka. Apabila saya melihat tsunami berlaku di satu tempat, saya tidak katakan itu kerana apa yang berlaku di pantai-pantai sana. Anda tak tahu hikmah Allah. Anda tidak tahu mengapa Allah melakukan sesuatu dan itu sebenarnya perbincangan terakhir. Malam ini adalah mengapa Allah. Kita tidak tahu, anda tidak tahu, anda memang tak akan tahu. Tetapi apa yang anda tahu adalah ketika kesusahan menimpa ummah,
Anda dan saya sendiri yang perlu kita tengok, bukan orang lain. Kita perlu melihat diri kita sendiri. Kerana hadis yang saya nyatakan sebelumnya, Inna nasa iza ra'ul munkala yughayrunahu awshaka iyyamuhumullah iqabih. Apabila orang melihat kejahatan, mereka tidak melakukan apa-apa. Kemurkaan Allah menimpa mereka secara kolektif.